وسلم يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam program Al-Kuliah di TV3. Tajuk perbincangan kita pada petang ini iaitulah tentang was-was. Was-was adalah merupakan satu penyakit yang agak bahaya kepada kita sendiri dan mungkin ianya membahayakan orang lain juga. Jadi kepada para penonton yang ada bersama pada petang ini di studio diucapkan selamat datang, dan juga kepada semua penonton yang berada di rumah. Alhamdulillah dapat kita berbicara pada petang ini tentang tajuk ini. Yang pertama saya akan jelaskan kepada para penonton sekalian apa makna was-was itu. Bila kita sebut tentang was-was, macam-macam makna yang berlega di kepala kita. Jadi di antara was-was, kalau kita lihat dari segi kamus dewan, was-was ini bererti perangai sangsi, maknanya tak yakin, curiga dan khawatir. Saya was-was dengan orang ni. Dari istilah bahasa Arab pula bererti sangkaan buruk yang merunsingkan hati atau fikiran dan godaan batin. Mana definisi was-was ini luas. Mungkin kalau kita lihat dalam takrif yang dibawa oleh kamus ini, perasaan sangsi, maknanya kita tak yakin dengan orang ni, ataupun curiga atau khawatir. Tapi kalau kita ambil dari segi bahasa Arab, was-was itu maknanya sangkaan buruk ataupun perkara yang merimaskan kita, merunsingkan hati. Orang ni was-was, mungkin dia akan bawa kepada sakit jiwa dan sebagainya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah mengatakan was-was bermaksud kesibukan fikiran dengan pemikiran yang mengganggu dirinya, dan ini menggalakkannya untuk melakukan perkara-perkara yang bodoh, yang tidak baik. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala telah menakrifkan al-waswasah adalah bisikan hati dalam diri. Jadi tuan-tuan, para penonton sekalian, itulah secara ringkasnya takrif was-was yang akan kita berbicara pada petang yang mulia ini. Dan sebelum itu kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fauzi untuk mengacarakan perbincangan kita ini. Jadi para penonton sekalian muslimin dan muslimat, was-was ini adalah merupakan suatu perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan yang bertujuan untuk mengganggu manusia. Oleh demikian seorang muslim hendaklah tidak patuh kepada bisikan syaitan dan patuh kepada arahan Allah SWT dan Rasulnya. Mungkin kita tertanya-tanya, dari mana datangnya sumber was-was? Jadi kita akan bincang tentang sumber was-was. Bila kita nak bincang was-was, dari mana puncanya, dan kita cuba lihat nanti bagaimana cara mengatasi ataupun berhadapan dengan penyakit yang melanda ini. Jadi bila kita sebut tentang was-was, maka di sini ada dua sumber was-was itu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi s-samil alim minasyaitanir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Jadi insya-Allah huraian ini kita akan sambung sekejap lagi. Kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Fauzi untuk memulakan bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan dan puan-puan semua ya? Hari ini kita buat gimmick sikit. Saya mula cakap dulu, kita bagilah panel cakap dulu pula. Hari ini tuan dan puan-puan kita bersama dengan Dr. Basit tadi. Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Dan beliau akan bercakap tentang, dah bercakap tadi intro tentang penyakit was-was. Ini penyakit ni memang yang saya peliknya Ustaz dah cerita dari faktor penyebabnya. Saya nak sebut, kadang-kadang adakah dia keturunan macam darah tinggi ke, kencing manis ke? Adakah keturunan sebab kalau bapa was-was, adakah anak jadi was-was? Mak was-was, anak jadi was-was? Adakah dia ada kaitan tak, doktor? Silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Penyakit was-was ini saya kira bukan penyakit keturunan. Kerana itulah sewaktu ulama-ulama membahaskan tentang bagaimana memilih calon-calon isteri ataupun memilih calon suami, di antaranya kita mesti hati-hati daripada penyakit-penyakit yang berjangkit yang membawa keturunan seperti penyakit gila dan lain-lain. Tapi penyakit was-was ini tidak disebut dalam perkara itu dan saya kira ia tak masuk dalam keturunan. Jadi walaupun tidak masuk dalam keturunan tetapi ialah satu penyakit yang besar dan ia boleh berlaku kepada semua orang. Ini yang ajaibnya. Orang yang baik pun was-was, orang yang tak baik pun ada was-was, orang yang saleh pun was-was. Jadi kerana itulah was-was ini mari daripada syaitan. Dia akan masuk melalui jalan-jalan yang agak kronik lah. Dan kerana itulah kita bincang bagaimana nak cuba nak sekat perkara yang ini daripada berlaku. Ustaz Fauzi. Terima kasih Dr. Basit. Jadi tuan dan puan-puan, saya nak beritahu dulu bahawa kita sebenarnya ada, orang kata apa, penaja-penaja sumbangan kita lah pada petang ini. Yang saya sebut, kalau anda ada persoalan tentang was-was, anda boleh hantarkan email dan SMS kan. Dan dua yang terbaik, Pustaka Salam Bermurah Hati untuk menyumbang 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Jadi anda bolehlah, kalau sambil-sambil tengok TV, peganglah handphone tu, petik-petik handphone tu, SMS kan kepada kita. Dan barangkali anda bertuah pada hari ini, hari Jumaat, hari sangat mulia. Dan begitu juga kepada Kopi Goji, ada di hatiku, produk di hatiku. Tahniah kepada anda memberi sumbangan kepada kami pada petang ini. Dan siapa yang di kalangan penonton yang datang daripada Kelang jauh ni, yang tanyakan soalan, kopi produk di hatiku bermurah hati untuk menaja hadiah ya. Okey, seterusnya kepada Galeri Ilmu Sdn Bhd. Di atas meja saya ni dan semua penonton dapatlah ni majalah Anis dengan Asuh yang terbaru. Barangkali kot yang ada gambar Siti ni. Dua Siti. Dua Siti. Bukan Siti Kus ya. Dua orang. Siti yang betul-betul Siti lah. Dan ini Asuh untuk pelajar-pelajar bagus. Jadi perempuan boleh beli dan hari ini dia taja untuk kita. Dan juga kepada produk kesihatan Aifa Health Sendirian Berhad yang memang herba untuk penyakit kencing manis terutamanya. Dan jadi tuan-tuan perempuan, hari ini kita bersama dengan Hajah. Hajah apa lupa tadi? Cik Wah. Hajah Cik Wan ke? Cik Wah. Cik Wah. Jadi apa yang Hajah faham tentang was-was ni? Was-was ni macam kita berbalik hati. Hati buat lah. satu kerja, lepas tu kita rasa, dah buat ke belum? Jadi selalunya berlaku bila kita selalu dalam ibadah lah. Contohnya kita dah berapa rakaat, lepas tu terlupa pula. Dah ulang sampai berlebihan. Dia lupa ke was-was? Was-was berapa tu? Dia was-was tentang berapa rakaat kita dah buat. Lupa lain, was-was lain. Mungkin itu akan terus kepada penyakit lupa. Sebab kita asyik was-was saja, akhirnya kita lupa. Okey. Ada Hajah nak tanya kepada Ustaz, ada soalan-soalan? Silakan, kalau Hajah ada soalan nak tanya kepada Ustaz. Ustaz, rasa-rasanya boleh tak kita kategorikan penyakit was-was ni dalam satu penyakit berbahaya tadi, Ustaz cakap, pada penyakit-penyakit yang selaras dengan penyakit darah tinggi ke, penyakit yang kencing manis ke. Boleh tak kita kategorikannya dalam, sebab ini mengakibatkan ibadah kita dan sebagainya. Kalau penyakit darah tinggi macam mana itu barangkali fizikal lah. Yang ni was-was ni penyakit kategori berbahaya dari segi hati kita. Boleh tak doktor? Silakan doktor. Terima kasih pada puan. Pada pandangan saya lah, penyakit was-was ni kalau kita nak selaraskan dia dengan, nak selarikan dia dengan darah tinggi ke, kencing manis ke, penyakit kronik lah.
mungkin penyakit tersebut senang. Kalau kita tahu darah tinggi, jangan makan daging. Itu aja. Dah tahu kencing manis, jangan makan benda-benda yang manis. Tetapi penyakit was-was ni, kalau dia dah timpa kita, dah kena, memang susah nak ubat. Yang dah kronik lah, yang dah sampai peringkat, kalau masuk tandas tu, masuk maghrib keluar Aisyah ni, memang bahaya betul lah. Mungkin dia, kalau kategori dia ni termasuk dalam penyakit kronik, tapi nak banding dengan yang fizikal tu, agak susah jugalah. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi, saya nak tanya Ustaz lah, satu soalan Ustaz ya, dalam masa sikit minit lagi ni. Bagaimana perasaan was-was dapat mempengaruhi hati sehingga dia menjadi tak tenteram? Jadi peringkat sampai ke peringkat dia tak tenang lah. Dia jadi sampai peringkat dia malas nak sembahyang. Penat je. Dia angkat takbir 10 kali dah. Tak lepas-lepas juga. Jadi hati tak tenang. Bila nak buat amal ibadah dia takut. Jadi takutlah. Takut nak angkat takbir, takut nak ambil ismayang sampai macam mandi junub ismayang dia. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Sebagaimana yang takrif di awal tadi kita dah dengar, iaitulah was-was ni berpunca daripada mana? Jadi apa yang disebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nas ini, minal jinnati wan nas. Maknanya was-was itu mari daripada jin, iaitulah syaitan. Sama ada syaitan yang umumnya syaitan, yang khususnya dia panggil qarin. Qarin ni mungkin kita jarang-jarang dengar. Yakni makna setiap orang itu ada kawan dia, ada qarin, maknanya ada kawan yang duduk sekali dengan kita. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut setiap orang tu ada diwakilkan bersama dengan qarin, kawan, sahabat-sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah. Rasulullah sendiri ada tak ada qarin ni? Nabi kata, saya pun ada juga. Tetapi Allah Taala telah beri kekuatan kepada saya, fa aslamu. Dalam hadis kata fa aslamu, maknanya saya selamat daripada ancaman qarin. Ada riwayat yang dibaca fa aslama, maknanya qarin saya tu dah tunduk kepada saya. Maknanya dia ikut apa yang diarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi qarin orang lain itu memang bahayalah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah An-Nas ini juga beritahu kepada kita minal jinnati wan nas. Jadi punca was-was ini mari daripada syaitan manusia. Ini minta maaf lah, bukan saya yang kategorikan, tapi Allah Taala dah sebut dalam surah An-Nas ini minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia, dan yang menjadi sumber lagi iaitulah an-nafsu al-ammaratu bisu, nafsu yang mengajar manusia kepada benda-benda yang tidak baik. Jadi Ustaz Fauzi sebut tadi tentang bila orang ditimpa was-was jadi malas sembahyang dan sebagainya, tak tenang dan sebagainya, ini adalah berpunca daripada syaitan. Syaitan tahu dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut, dia kata manusia ni syaitan dah berputus asa nak jadikan umat Islam di Jazirah Arab umpamanya orang kafir seluruhnya, tak mungkin. Tetapi at-tahrish, dia akan ada godaan-godaan. Dia akan buat satu peristiwa, berlaku pertemuan sama sendiri, berlaku perbalahan dan menyebabkan manusia tidak hidup dalam ketenangan. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahawa sebab manusia jadi was-was ini mari daripada syaitan, dan gangguan yang mari daripada hatinya sendiri, dirinya sendiri, yang setiap manusia itu ada nafsu dan ada syaitan. Jadi mungkin kita akan jelaskan nanti perbezaan di antara dua kategori ini dalam masa yang akan datang, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Doktor. Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, pensyarah KIAS ataupun Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Kota Baru, Kelantan. Dan bersama saya sebenarnya Biro Wanita yang ramai-ramai yang perempuan tadi kan, wanita-wanita kita, Biro Wanita Masjid Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang. Jadi apa orang perempuan, kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi untuk raund kedua selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan masih setia bersama Al-Kuliah pada petang ini. Dan tadi kita dah tengok ya paparan iklan tentang sahabat Al-Kuliah yang bernama Halaqah itu, yang akan bersiaran langsung pada Ahad ini jam 9.30 malam dengan tajuk Ikan di Air Masing. Jadi tak payahlah kita biarkan orang yang jual ikan tengok cerita ni. Siapa boleh tengok, tak ada masalah. Apa maksud yang tersirat di sebalik ikan di air masing itu, semua kena tengok. Walaupun rasa tidak kena mengena dengan ikan ni, dia ada kena mengena dengan orang tu. Jadi apa pun, kita kembali semula pada Al-Kuliah pada petang ini, dan kita bagi peluang kepada orang daripada Masjid Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang. Jauh tu Pelabuhan Kelang, naik kapal tadi. Sampai kat pelabuhan, singgah sini pula. Kita minta Haji Bustaman. Ada soalan Haji, silakan.
Assalamualaikum Tuan Doktor Ustaz Basit. Saya ada satu soalan menyentuh mengenai doa. Maksudnya begini, soalannya begini, iaitu apakah doa yang boleh kita amalkan lah, di antara doa-doa yang boleh kita amalkan untuk mewujudkan satu suasana di mana kita dihindar daripada berlakunya was-was. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Barangkali lah nak mengelakkan was-was doktor, saya rasa barangkali ada doa-doanya. Nak mengelakkan darah tinggi ada doa dia, kencing manis ada doa dia, was-was patutlah ada doa dia juga. Silakan doktor. Terima kasih kepada tuan yang bertanya. Jadi tentang doa, banyak juga terdapat doa-doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengelakkan was-was ini. Dan sekaligus secara umumnya untuk mengelakkan gangguan syaitan. Sebagaimana kita kenali punca sebenar penyakit was-was ini mari daripada syaitan. Bila syaitan ini menguasai manusia, maka terjadilah perkara yang sedemikian. Jadi sebagaimana kita tahu, kehebatan syaitan ini kehebatan dia. Yang manusia pun kena, kadang-kadang itu orang kata syaitan ada faedah ke tak ada faedah. Ada orang marah dengan syaitan, dia kata mana ada faedah syaitan. Tapi ada juga ahli-ahli fikir kita mengatakan syaitan tu ada juga faedah dia. Di antara faedah yang pertamanya yang kita boleh belajar dengan dia ni, syaitan ni dia tak nak cuti dalam kerja dia. Itu hebat dia. Maknanya kalau selagi dia tak boleh goda orang ni, kalau orang sembahyang macam mana cara nak goda? Dia panggil uslub dakwah. Cara pendekatan dia dakwah pun hebat juga. Dia tak guna satu uslub, dia tak pergi cakap dengan penipak lebay kat masjid suruh pergi disko, tak ada. Yang kat disko nak suruh pergi masjid pun dia tak suruh juga. Maknanya dia akan masuk melalui channel-channel yang telah dikenal pasti kehebatannya. Jadi para penonton sekalian, muslimin dan muslimat, sebagaimana disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apabila sahabat datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada perasaan was-was dalam diri dia. Dia kata macam mana Rasulullah dalam was-was dalam diri saya ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sahabat itu, "Falyasta'iz billah." Dia kata hendaklah kamu minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan itu. Jadi kalau kita lihat secara ringkasnya, bersama dengan saya ini ada sebuah buku nama dia Zikir Pagi Petang. Zikir Pagi Petang ini, cuba tuan-tuan muslimin dan muslimat lihat. Setiap bacaan yang ada ini adalah merupakan bacaan pengawal, kawalan diri. Kalau kita beli kereta, tak berani nak keluar kereta kalau selagi kita tak bayar insurans. Betul tak betul? Tapi dalam kita nak kawal diri kita sendiri daripada diganggu oleh syaitan, diganggu oleh was-was, mungkin kita rasa macam tak hebatlah kita ni. Maknanya kita lebih sayang daripada kereta kita daripada sayang pada diri kita. Kalau kita lihat zikir pada waktu pagi dan petang, contohnya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, Nabi mengatakan sesiapa yang membaca 3 kali pada waktu pagi atau petang ayatul kursi. Jadi bila baca 3 kali petang ayat kursi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya daripada diganggu oleh syaitan sehingga pagi. Baca waktu pagi dipelihara sehingga petang. Baca waktu petang dipelihara sehingga pagi. Maknanya insurans kita ni dia cover hanyalah setakat harian saja. Pasal tu nama dia zikir pagi dan petang. Di antara yang perlu kita baca iaitu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam buku kita ini, zikir pagi dan petang ini, muka surat 27, Allahumma afini fi badani, jadi kita minta afiat daripada seluruh badan kita. Dalam zikir yang ke-14, muka surat 29, cukup cantik sekali. Maknanya kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada segala bahaya petaka, dan sekaligus zikir khusus. Mungkin tuan-tuan tanya zikir khusus tentang penyakit was-was ini, iaitulah zikir Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Yang artinya, wahai Tuhan yang tetap hidup, ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan nyata, Tuhan setiap sesuatu dan pemiliknya. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan diriku. Makna kejahatan diri kita sendiri, iaitulah sama ada was-was yang mari daripada diri, yang berpunca daripada nafsu, yang mengarah kita buat kejahatan, ataupun dan kejahatan syaitan dan gangguannya.
Jadi itulah di antara bacaan-bacaan. Kalaulah amalan ini menjadi amalan kita. Pada waktu pagi kita baca, tak lama sangat. Mungkin dalam 15 minit ya. Kalau peringkat awal tu nak boleh lancar tu adalah mungkin dalam 20 minit. Dengan kita baca ini, insya-Allah taala banyak masalah-masalah yang menimpa kita akan dapat kita hindarkan insya-Allah. Dan satu lagi buku yang bagus iaitulah nama dia Perisai Muslim. Nama dia pun perisai. Hisnul Muslim, perisai. Maknanya kalau kita belajar bahasa Melayu, perisai ini adalah satu pertahanan. Bukan nak lawan orang ni. Kalau orang kita belajar zaman dulu perisai apa ni, tembak tak meletup, tikam tak lut. Perisai kita ni iaitulah perisai bagaimana yang pertama sekali nak menjaga diri kita daripada diganggu oleh syaitan dan makhluk-makhluk yang berbisa. Dan yang besar daripada itu, para penonton sekalian, iaitulah perisai daripada api neraka. Itulah Ustaz Fauzi, di antara tip yang dapat disampaikan. Terima kasih Dr. Abdul Basit. Sebenarnya saya dah tengok email tadi sepintas lalu, memang ada soalan-soalan anda yang berkaitan dengan pertanyaan tentang doa, zikir. Jadi Ustaz dah jawab tadi ya. Jadi kita teruskan dengan panel ataupun peserta kedua daripada Pelabuhan Kelang ni, Masjid Kampung Raja Uda. Puan Hafsah, silakan Puan Haji Hafsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan was-was nafsu dan was-was syaitan? Okey, ada dua kategori pula, was-was nafsu dengan was-was syaitan. Kita minta pakar dia tolong definisikan apa itu was-was nafsu, apa itu was-was syaitan. Silakan doktor. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi dan terima kasih kepada Puan Hajah yang bertanya. Soalan ini memang agak payah sedikit dan perlu kepada perhatian yang baik. Yang pertama sekali, kalau kita lihat di antara was-was syaitan dengan was-was nafsu, dia ada punca yang dia ittifaq, makna sama-sama, dan ada sedikit perbezaan. Punca yang samanya, dua-dua nafsu dengan syaitan ni kerja dia nak merusakkan manusia. Itulah kerja dia yang orang kata bersamalah, jawatan bersama. Tetapi yang berbeza di antaranya, nafsu ni suatu perkara yang telah ada pada diri manusia. Dalam diri manusia kita ada. Maknanya kita boleh kategorikan nafsu adalah merupakan faktor dalaman. Syaitan adalah merupakan faktor luaran. Makna faktor luar yang akan masuk dalam kita, syaitan. Kerana itu bila kita lihat, mungkin tuan-tuan telah masih ingat lagi, biasanya tazkirah disampaikan pada bulan Ramadan kepada kita, iaitulah tentang bila masuk bulan Ramadan, syaitan dibelenggu, syaitan diikat. Tapi kenapa masih ramai lagi manusia-manusia yang melakukan perbuatan mungkar dan maksiat? Kenapa? Maka di situ alim ulama kita membahaskan bahawa ini adalah berpunca daripada penyakit yang sudah ada dalam dirinya. Walaupun bos besar dia, syaitan sudah tidak ada, tetapi dia sendiri yang telah menjadi menggalang ganti kepada syaitan. Jadi itu sangat bahayalah. Kalau di bulan Ramadan orang masih lagi berani buat maksiat, ini amat bahaya. Kerana dia sendiri, dia kata syaitan dah tak ada, aku pula jadi syaitan. Yang kedua, bila kita lihat tentang apa peranan syaitan. Bila peranan syaitan dalam was-was ini? Peranan syaitan dalam was-was ini apabila nafsu tidak berani melakukan bertembung di antara nafsu dengan iman. Nafsu kata, mari kita pergi tempat maksiat. Iman kata, jangan. Ini haram. Ini tak baik. Ini berdosa. Ini mungkar. Pada waktu itu syaitan datang dengan tazin, dengan segala perhiasannya. Engkau pergi je lah kat sana. Apa susah, balik nanti taubat. Itu. Jadi engkau buatlah dulu, masih muda lagi. Nanti tua-tua kita pergi ke masjid. Maka itu di antara perbezaan was-was syaitan dengan was-was nafsu. Jadi saya kira para penonton jelas perbezaan di antara dua kategori was-was ini. Yang bersama dua-dua ni apa dia? Dua-duanya kerjanya satu je, nak menyesatkan manusia. Yang berbezanya tentang ini dalam, yang ini mari daripada luar. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kata perbezaan antara was-was nafsu dan juga was-was daripada syaitan. Jadi teruskan kepada Hajah Rokiah. Ada soalan ke Hajah Rokiah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah dengan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia? Tapi status agamanya diragui. Adakah dia Islam atau bukan Islam? Terima kasih. Silakan doktor tentang yalah orang dah meninggal. Kalau dah meninggal orang tanya, boleh tanya ke tak meninggal? Ni dah meninggal lah. Tengok pada pakaian dia, tengok pada cara hidupnya macam tak Islam, tapi tengok IC Islam, kita pun was-was pula. Silakan Ustaz.
Terima kasih kepada yang bertanya dan Ustaz Fauzi. Soalan ini agak susah sikit. Kalau kita lihat dari sudut undang-undang, mungkin benda ni akan dibawa ke mahkamah. Tapi dari sudut persoalan kita sebagai satu perbincangan, kalaulah sudah ada tanda-tanda dia ni sebagai seorang Islam. Contohnya Ustaz Fauzi sebut tadi dalam IC-nya sudah tulis agama Islam. Dan nama dia pun orang Islam. Tapi kalau tengok pada pakaian agak susah sikitlah. Karena itulah saya lihatlah dalam pemerhatian saya di akhir zaman ini, nasib baiklah negara kita ini mengekalkan lagi nama agama di kad pengenalan. Kalau tak ada agama di kad pengenalan, lagi teruk kita. Bagaimana kita nak kenal pasti ini orang Islam ke tak orang Islam? Pakaiannya sama je. Yang Islam macam ni juga, yang tak Islam pun sama juga. Dari segi personalitinya memang tak nak kenal. Mungkin dikenal. Dari segi rupa susah juga nak kenal. Bila orang dah mati berubah dia. Yang gelap sikit jadi cerah. Mungkin yang cerah mungkin dah jadi warna lain. Jadi dalam masalah ini kita kembali kepada asal dia. Maknanya kalau kita asalnya dia agama Islam, maka kita tuntut mayat dia untuk dikebumikan sebagai seorang Islam. Walaupun kita ragulah orang ni Islam lagi ke tidak. Jadi itu bukan kerja kita. Jadi kita hanya menghukum di atas apa yang zahir saja. Tapi kalau diragui kerana IC pun tak ada, apa pun tak ada, maka benda ni kita serah kepada pihak mahkamah lah yang menentukannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Abdul Basit. Jadi tuan dan puan, depan saya dah sedia dah. Ada banyak email-email ni yang dihantar kepada kami, termasuk SMS, dan kami akan baca. Ingat ya, 2 yang terbaik Pustaka Salam akan bagi hadiah kitab Mazhab Imam Syafi'i. Apapun kita berehat seketika dan kita jumpa selepas ini insya-Allah. Jangan was-was. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua dan saya sebenarnya syukur alhamdulillah sebab bukan kata rakyat Malaysia saja menonton Al-Kuliah, sebenarnya rakyat Singapura pun menonton Al-Kuliah. Ramai menonton Al-Kuliah dan untuk rakyat Singapura jangan lupa besok bertemu dengan saya dalam seminar rawatan Islam insya-Allah. Dan tuan dan puan, sebenarnya kita juga ada tajaan daripada Fama. Ni tajaan dia Fama. Ni buatan orang kita. Ni yang mana benda ni? Ni ada amplang daripada Fama. Sedap ni kot. Ni kemudian ada kuih sepit. Bukan Adnan Sempit. Itu filem Adnan Sempit. Ini kuih sepit. Jadi ni semua daripada Fama lah. Orang Bumi Putera Islam buat. Jadi dalam puan-puan bolehlah. Terima kasih Fama ya. Menaja sumbangan pada petang ini. Apapun kita baca soalan email kita yang berkaitan dengan was-was. Topik kita was-was. Satu soalan Ustaz Dr. Abdul Basit. Bagaimana nak hilangkan was-was pada suami yang pernah main kayu tiga. Pernah main kayu tiga tapi dah janji dan usaha nak berubah. Tapi isteri ni was-was. Ya ke nak berubah? Ya ke nak berubah? Jadi macam mana kita nak hilangkan was-was seorang isteri dengan suami yang pernah curang dengan dia? Silakan doktor. Alhamdulillah. Masalah bagaimana nak hilangkan was-was ni memang satu yang agak yang susah. Tetapi yang pertama sekali, setelah kita lihat perubahan yang berlaku kepada sahabat kita yang tersebut. Dia kata dia dah yakin, dah berjanji nak berubah dan memang nampaklah perubahan tersebut. Maka yang pertama sekali kita kena berbaik sangka, husnuzan. Lebih letak kepada husnuzan bahawa memang orang ini dah berubah dengan tanda-tandanya yang ada. Selain daripada itu, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya suami istiqamah di atas landasan yang baik. Dan ketiga, si isteri itu sendiri. Meletakkan keyakinan kepada suaminya supaya tidak curang dan dia sendiri mesti memberi. Kenapa suaminya curang? Mesti mencari apakah sebab. Kadang-kadang kita salahkan yang lelaki saja, yang isteri pun ada juga was-was dianya. Dia tahu dah suami balik pukul 6, was-was lagi. Tak bersiap-siap lagi juga. Sampai-sampai, abang dah sampai. Dengan rambut macam hantu parinya, dengan apanya, jadi masalah kita. Saya pun tak tengok hantu pari tu, agak-agak je. Maknanya untuk menghilangkan was-was, yang pertama sekali doa kepada Allah dan mesti setiap suami isteri ada perasaan saling menghormati dan mempercayai. Husnuzan, berbaik sangka. Okey, terima kasih Dr. Abdul Basit. Satu lagi soalan daripada seorang pelajar namanya Hasnol. Eloklah depan kita ni pensyarah. Jadi elok pelajar. Hasnol tanya, dia kata macam mana? Dia kata dia ni was-was dengan minyak rambut.
Minyak rambut yang dia pakai, dan bila dia ambil semayang, dia was-was. Kena ke tak kena rambut? Kena ke tak kena rambut? Dia ingat air tu kena kat minyak rambut je. Jadi macam mana nak hilangkan was-was ni Ustaz? Silakan. Masalah minyak rambut ni, kita pastikan bahawa minyak tu jenis mana. Mungkin dia ni jenis tak masuk dalam rambut ataupun melekat di situ. Dan minyak dengan cat berbeza. Kita kena pastikan bahawa minyak tu memang ada benda, kesan dia tu ada berminyak di kulit kita dan sebagainya. Kalau kita pastikan bahawa dia tidak menghalang, tidak menjadi halangan, kerana dia satu benda yang orang panggil lembut. Dia macam air juga, basah kat situ. Jadi tidak menjadi halangan untuk kita, kecuali dalam minyak tu ada satu benda yang orang kata menutup, sehingga dia tak sampai, air tu tak sampai ke rambut dia. Ini pun satu was-was juga. Kalau dah tahu dah minyak tu tak boleh sampai, jangan pakai je lah. Cari minyak yang lebih baik lagi, insya-Allah. Minyak zaitun ke minyak apa lagi, macam-macam ada yang dipakai oleh orang tua kita tanpa was-was, insya-Allah. Ya, Ustaz, betul. Minyak masak boleh juga guna, ya. Orang tua tu minyak masak je guna. Okey, kita teruskan lagi. Ditanya Ustaz satu soalan email. Dia kata, saya ni was-was bila nak solat. Satu hari dia kata was-was bila nak solat sebab bila solat kadang-kadang terlupa nak buka barang kemas yang beli dengan duit nombor ekor. Patutlah was-was. Ada ibu syaitan kat situ rupanya. Silakan Ustaz nak jawab soalan dia ni. Allahu Akbar. Masalah yang pertama kali buang dululah yang ada nombor ekor tu. Nombor ekor ke nombor kepala ke, yang pentingnya harta yang judi, yang tidak halal tu. Jadi kita letak itu satu masalah. Masalah yang kedua tentang was-was. Jadi kita kena ingat, para ulama kita, ahli-ahli fiqh telah mengatakan bahawa melakukan salat dengan pakaian yang seperti yang disebut itu tidak menghalang sahnya salat. Tapi mungkin dari sudut kesempurnaan dan sudut apanya, diibaratkan dalam kitab-kitab lama seperti orang curi kain. Dia nak pergi nak salat, tapi dia pergi curi kain orang dulu. Kemudian dia lakukan salat. Atau nak ambil wuduk tak ada air, dia pergi curi air orang, kemudian dia ambil wuduk. Jadi salatnya sah, tetapi pahalanya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sekali potong atau putuskan segala perkara yang boleh membawa was-was kepada kita. Kerana bila dia bermula dan kita ikut dia, maka jadilah was-was yang kronik, yang bahaya itu. Terima kasih doktor. Jadi di sebelah saya ni Hajah lama dia berehat kan. Hajah pernah tak was-was dalam hidup Hajah? Pernah tak? Ada. Biasa kalau orang perempuan dia was-was bila bayi dia kencing ataupun cucu dia kencing, dia was-was. Sini kencing, sini najis, yang dia was-was. Ada orang ustaz macam tu Ustaz, sampai dia basuh habis rumah dia. Daripada 2-3 tingkat tu habis dia basuh sebab dia tahu cucu dia pakai pampers tu bawa kencing mata-kata. Pernah tak berlaku macam tu dalam hidup Hajah? Betul, ada. Betul, saya ada membeli seorang cucu. Jadi selalunya saya pastikanlah tempat tu bersih dan saya akan bersihkan dulu sebelum saya melakukan ibadat tempat tu. Dan sentiasalah. Mana hilang was-was lah. Hilang was-was. Tapi saya nak tanya juga. Kadang-kadang kita terlalu berhati-hati dalam melakukan satu pekerjaan tu menyebabkan timbulnya was-was. Mengapa masih terjadi? Silakan doktor. Masalah berhati-hati. Kalau kita cari punca was-was itu pun di antaranya punca yang disebut ialah terlalu berhati-hati. Sampai terlebih sangat. Dalam Islam ini dia letakkan satu benda itu, asal benda itu bersih. Mana rumah kita ni asalnya bersih. Air yang kita ni bersih. Kemudian bila kita nampak ada benda masuk, benda najis dan sebagainya, barulah dia akan jadi benda tu was-was. Jadi kalau kita tak nampak di hadapan mata kita ada najis kat sini, dalam air kita ni ada benda kotor, maka berhati-hati itu baik, tetapi terlampau sangat. Terlalu sangat, dia panggil tanattu'. Dalam bahasa Arab kata tanattu', Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un, binasalah orang yang terlalu sangat menekan pada satu benda. Kita kena ingat, Nabi SAW telah mengatakan ad-din yusrun. Agama aku ni agama yang mudah, yang senang. Jadi bila kita yakin dah, kita hidup di was-was ni, kita mesti duduk di antara yakin. Dalam kategori kita was-was ni dia ada 3. Satu dia panggil yakin. Kemudian dia ada zan. Zan ni mana darjah yang kedua. Kemudian dia ada syak. Syak ni 50, 50-50. Yang akhir sekali dia panggil waham. Maknanya kalau kita sudah zan bahawa benda ni memang bersih lah. Jadi tak perlu lagi kita duk cari lagi, pergi basuh lagi sampai satu rumah sebagaimana sebut Ustaz Fauzi tadi. Setengah orang tu dia suka menyamak. Sama. Habis benda dia sama. Dia kata saya tengok tadi anjing lalu kat sini lah. Sama. Jadi tak tahu lagi anjing tu pergi ke mana. Tadi ini bila terlalu sangat, kita terlalu berhati-hati yang melampau ini, dia akan menjadi punca membawa kepada kita was-was.
Satu cerita yang disebut oleh ulama-ulama kita dalam seorangnya Ibnu Aqil, Abdul Wafa Ibnu Aqil. Ada seorang mandi, dia berjunub, kemudian dia pergi mandi di sungai Dijlah, di sungai mandi. Naik sudah mandi, turun lagi. Dia kata macam tak betul je, mandi dia tak sempurna je, naik lagi. Akhir sekali dia letih dah mandi, dia pergi jumpa dengan Tok Syekh ni, Ibnu Aqil. Dia kata, Syekh, penat dah saya ni. Saya mandi. Dia kata, kamu mandi di mana? Mandi kat sungai. Mandi kat sungai pun tak bersih lagi. Tak sempurna lagi mandi. Dia kata, tak payah salatlah kamu, senang je. Saya kata, saya tak payah salat. Kenapa? Sebab Nabi kata Allah Ta'ala angkat kesalahan itu daripada 3 golongan. Daripada kanak-kanak sehingga dia balik. Daripada orang tidur sehingga dia jaga. Daripada orang gila sehingga dia sedar. Jadi kamu ni termasuk golongan yang ketiga. Itu bahaya sekali. Jadi cerita ni bahaya, mana kita tahulah. Kalau benda ni memang tak ada, kita dah tengok dah benda ni tak ada kotor. Jadi kenapa kita nak terlalu berhati-hati pergi atas masjid, tak boleh salat kat sini, mungkin tai cicak dah jatuh kat sini. Jadi di mana kita nak salat? Akhirnya terpaksa kita kena bawa sejadah kita sendiri. Buka je sejadah atas masjid, ada pula kawan lalu pergi cari saf. Allah, kaki orang ni basuh ke tak basuh naik masjid tadi. Habis satu masjid pula huru-hara, maka inilah dipanggil susah. Jadi kita janganlah terlampau sangat. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan hamba-Nya lebih daripada kemampuan yang ada ini. Jadi bersederhana itu satu sifat yang baik. Itulah yang sepatutnya. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya kalau kita perhatikan, was-was ni kerap berlaku Ustaz. Satu dalam semayang. Yang keduanya ialah ambil semayang. Yang ketiganya ialah bila jiran sebelah rumah tu Ustaz, dia memang dia belanjing. Sama ada jiran sebelah rumah ataupun rumah kita tu bekas tinggalan orang bukan Islam dan belanjing. Biasa berlaku was-was. Contoh Ustaz paling mudah saya sebutnya. Katalah orang sebelah rumah tu dia belanjing dan tiap pagi dia mandikan anjing dia. Dia mandikan anjing dia orang sebelah ni pula, kita ni sangkut pula baju-baju kat rumah kita, tepi dengan pagar dia. Dia dah sembuh anjing dia pula goyang-goyangkan badan bulu tu. Dia nampaklah tapi tak perasan pula tak kena baju dia Ustaz. Tapi banyak berlaku was-was. Ambil semula baju je, masuk washing machine, ambil tanah sikit, masuk nak samakkan. Jadi boleh tak Ustaz tolong terangkan doktor ya, macam mana kaedah dia nak hilangkan was-was? Nampak betul anjing tu, dia goyang-goyangkan bulu dia memang terpelanting tapi tak tahu kena tidak dengan bajunya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Ini satu orang panggil kes dalam masyarakat lah. Kita hidup dalam suasana satu Malaysia ni dengan jiran-jiran kita yang berbagai. Jadi bila kita menghadapi suasana sedemikian, kita lihat, kita yakin betul-betul. Betul ke anjing tu dah datang? Tapi apa soalan yang disebut tadi, iaitulah kain kita jemur dalam pagar kita. Dia tak datang ke sini. Dia goyang-goyang tu sampai ke tak sampai, tak tahu. Tetapi apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Apabila anjing itu telah menjilat dalam bekas kamu. Pada waktu itulah baru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita samak. Basuh 1 kali, 7 kali itu basuh 1 kali dipanggil samak ataupun basuh dengan tanah. Jadi kalau takat kita nampak je dia pagar dia, kita pagar kita, jadi tak payahlah kita nak angkat balik, basuh lagi. Nanti washing machine kita pun dah jadi letih dia kata. Apa ni asyik masuk tanah je, orang masuk sabun. Jadi pening pula dia pun. Jadi masalah ini kita kena balik kepada sumber asal yang Nabi kita sebut, apa iza walaghal kalbu, apabila anjing jilat bekas. Jadi kalau dia mari sekali-sekala pagar kita terbuka, dia berjalan nak pergi tengok jiran sebelah tu duk jilat benda-benda kita tu, pada waktu itu bolehlah kalau kita nak ambil tanah basuh dan sebagainya. Tapi kalau setakat nampak macam tu je, janganlah terlalu keras sangat, terlalu berhati-hati yang melampau sangat. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Betul lah kata Ustaz, sebenarnya bukan saya lihat Ustaz, memang orang was-was ni memang dia letih. Nanti kalau orang angkat takbir kan memang dia letih Ustaz. 10 kali tak lepas-lepas lagi, memang letih. Bukan kata orang letih, mesin basuh pun letih juga. Apa pun kita berehat selepas ni, kita jumpa lagi insya-Allah dalam was-was. Alhamdulillah, terima kasih setia bersama kami. Dan tuan-tuan perempuan, untuk makluman tuan perempuan, Masjid Al-Mukarramah Bandar Seri Damansara akan mengadakan seminar sains solat pada Ahad ni, 31 Januari Ahad ni. So bolehlah anda pergi ke sana insya-Allah supaya nak menghilangkan was-was terhadap solat kita, sebab ada ustaz juga yang akan cerita bab solat nanti insya-Allah.
Hajah Cik Wah sebelah saya ni, nama yang paling pendek dunia, huruf waw sebiji ya. Hajah Cik Wah kan? Saya. Sejak lahir macam tu Hajah Cik Wah Saya. Tidak ada nak ubah-ubah nama. Tak ada. Tak. Lagipun dah lama dah hidup kan. Jadi Haji Cik Wah ni adalah seorang AJK Masjid. Saya. Biru Wanita. Ya, Ketua ke bendahari ke? AJK Panglima lah. Panglima. Jadi bila sebut AJK Masjid ni Hajar dan juga penonton-penonton semua, kadang-kadang ada AJK Masjid yang barangkali Hajar pernah terima tak wang daripada derma orang bukan Islam? Itu yang masalah tu. Bila kita macam saya nak pergi haji misalnya, ada rakan-rakan yang bukan Islam menderma duit. Jadi saya was-was nak guna duit tu untuk bawa ke Mekah. Macam mana, Ustaz? Jadi Ustaz, ini soalan saya nak buka ni, nak pecahkan dia punya masalah ni. Orang bukan Islam derma, Hajar nak pergi haji, puan nak pergi haji. Okey, saya nak bagi RM1,000. Saya derma saya untuk Hajar pergi haji. Ataupun derma untuk akikah ke, okey saya nak derma beras. Orang kafir derma beras. Ataupun derma baju untuk sembahyang telekung dan sebagainya. Jadi Ustaz, ada orang was-was nak terima ni. Jadi sekarang ni macam mana? Betul tak betul was-was tu, ataupun kita kena hilangkan was-was tu Ustaz dan kena ambil duit tu, pemberian tu. Silakan Ustaz. Masalah derma daripada orang bukan Islam untuk perkara keagamaan macam derma kepada masjid dan sebagainya. Jadi kita lihat di sana ada perbezaannya. Kalau kita tahulah duit yang dia bagi ni memang hasil daripada penjualan yang arak, jual benda-benda yang kotor lah. Maka pada waktu itu mungkin kalau kita ambil untuk masjid tapi bukan buat untuk dewan salat. Kita buat ajalah benda-benda yang kat tepi tu. Tandasnya dan benda-benda yang lain yang kita boleh ambil. Tapi kalau nak beri kepada kita bawa pergi ke Mekah tu, saya rasa orang nak pergi Mekah ni memang duit dah cukup. Jadi bawa yang lain lah. Yang ini kita bagi buat apa-apa nanti bila balik haji nanti. Jadi tak payah bawa sekali. Kalau duk bawa nanti duk tawaf pun was-was juga. Jadi susah kita. Pening kepala ustaz dia nanti. Dia kata, ustaz duit ni macam mana? Tak nak beli pun tak boleh, nak balik pun tak boleh. Jadi duk bawa duit tu. Jadi masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah tu, kita asingkanlah akaun yang diberi oleh kawan-kawan kita yang bukan Islam. Tapi jangan buat. Kerana itulah waktu orang Quraisy buat Kaabah dulu. Orang bukan Islam masa tu. Nabi belum lantik jadi Rasul lagi. Dia telah mengisytiharkan bahawa jangan masukkan dalam pembinaan Kaabah ni duit-duit yang tidak halal. Maknanya bukan semua duit orang bukan Islam itu haram. Mungkin duit daripada dia jual sayur. Jual sayur ni tak haram. Duit yang dia jual makanan rasmi, makanan lain lah, khinzir umpamanya. Itu yang tak bolehnya. Jadi kita pun tak kena korek lah, kaum mana ni. Jadi kita ambil dan kita buat benda-benda yang tidak menimbulkan was-was sepanjang hidup kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sini satu soalan. Saya nak minta pandangan Ustaz lah. Orang was-was dalam sembahyang ni Ustaz, dia nak sembahyang ni memang dia takbir banyak kali Ustaz. Tapi yang peliknya memanglah bila imam baca Fatihah tak lepas-lepas takbir dia. Tetapi Ustaz, bila imam rokok dapat pula takbir. Adakah itu permainan syaitan Ustaz? Silakan. Memanglah kita berdoalah kepada orang-orang yang kena ditimpa penyakit kronik ni supaya dilepaskan. Memang itu adalah permainan syaitan. Maknanya syaitan dah lekat dalam diri dia. Dia tahu pula. Kan kita solat ni, takbir awal tu ada fadilat. Baca Fatihah, rukun. Tapi dah jadi satu permainan dia orang ni. Supaya dia tahu dah orang yang Muslim yang salat ni, dia nak sembahyang juga ke mana-mana pun. Maka syaitan, dia kata aku nak bagi dia sembahyang tapi tak nak lepas awal-awal lah. Mana dekat-dekat dengan waktu dah suntukkan tu baru dia lepas. Kadang-kadang yang sedihnya, waktu dia takbir betul-betul tak ada pula. Allahu Akbar, tak masuk. Yang akhir tu yang Ustaz Puji sebut dekat nak rokok tu, Allahu Akbar. Yang tu yang jadi. Itu yang kita rasa penat jugalah macam tu. Tapi mungkinlah sebagai perbincangan dalam masalah was-was yang kita nampak. Yang disebut dalam hadis 2 ekor syaitan ni. Syaitan yang ganggu dalam tempat air tu nama dia Walhan. Syaitan yang duk ganggu orang salat ni nama dia Khanzab. Jadi dua nama ni. Jadi saya bagi nama ni supaya kok adalah nak letak nama anak-anak ke cucu nanti jangan duk ambil lah. Takut ada pula Siti Khanzab nanti pening pula kita nanti. Jadi ini syaitan yang mengganggu. Jadi bila nak masuk bilik air, kerana itulah Nabi SAW minta supaya kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa ini menunjukkan bahawa kita minta perlindungan awal. Ya Allah, janganlah ada ni si Walhan ni duduk tunggu aku kat dalam, jangan, biar dia keluar dulu. Kerana barulah kita boleh membantu kita. Yang pertama, bila kita nak salat macam juga
kita baca doa minta Allah dengan Allah Taala, auzubillahi minasyaitanirrajim, supaya dia orang yang lari. Dan sebagai orang panggil satu kata nasihat saya lah Ustaz Wazi, bila kita ditimpa penyakit ini, maka kita dah belajar lama dah. Dalam bab wudu, nak ambil air semayang mesti bersama nawaitul wudu ni, sekali dengan basuh muka. Mesti air sampai sini niatnya masuk. Itu pun kalau boleh ringkas, kalau tidak dipanjang lagi. Ambil wuduk, listibah, hati salah, jadi panjang sangat. Bila nak masuk tu, dah kena waswas ni memang tak masuk dah dia. Atau nak masa kita nak usalli, nak salat tu, nak angkat takbir tu, dia panggil muqaranah dalam kitab. Jadi nak muqaranah itu payah juga. Pada waktu itu disebut dalam kitab-kitab fiqh bahawa ada sebahagian ulama lain daripada mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh kita berniat bila kita nak salat tu, kita pergi tu kira dah kasat dah azam dah kita nak niat. Pada waktu itu kita dah niat dah. Sekiranya apa-apa terjadi, kita angkat takbir. Kalau tak jadi pun, jadi dah tu. Jadi itulah di antara yang perlu kita buat, Ustaz Wazir. Terima kasih Dr. Basit. Dia berhenti tanpa was-was. Dia terus dengan hujah-hujahnya, dan alhamdulillah kita, insya-Allah kita teruskan hidup kita tanpa was-was. Insya-Allah guna bahan-bahan ke, nak semayang ke, nak tengok derma ke, insya-Allah lepas ni kita tidak ada was-was lagi ya. Kalau benda tu tak perlu was-was. Terima kasih Hajar, terima kasih Dr. Abdul Basit, Abdul Rahman, Dr. Kias, terima kasih kepada orang kata apa? Biro Wanita Masjid Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang. Dan terima kasih anda semua di Malaysia ataupun di mana sahaja. Dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan dengan tajuk yang memang bagus, iaitu Muda Sebelum Tua. Macam saya lah, muda sebelum tua. Apa pun, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya